TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya selaku hos anda pada hari ini, Wani Carey. Sebelum itu, Wani nak bertanya kepada anda semua, adakah anda semua sihat-sihat belaka? Kerana sekarang ini kita tahu kita masih lagi belum menang dalam memutuskan rantaian COVID-19. Jadi pentingnya untuk kita semua patuh kepada SOP yang ditetapkan. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai penutup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baik, untuk hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang amat menarik dan ini merupakan satu mata pelajaran yang amat Wani gemari, iaitu mata pelajaran Bahasa Melayu. Tapi kalau nak tahu apa tema dan topik yang akan kita belajar sama-sama, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Tiada kata secantik bahasa untuk ku puji adinda. Tiada gambar secantik lukisan nak ku tunjuk perasaan. Wah, merdunya Wani menyanyi. Teruja cikgu nak menyanyi bersama Wani pada hari cikgu. ini. Terima kasih banyak-banyak. Tadi cikgu kata nak nyanyi bersama dengan saya. Ya, Wani boleh. Okey, boleh cikgu. Dalam kiraan 3, 2, 1. Ho, Dinda bahasa bugar, sastera kekal. Dinda tema 10, sisipan minda. Marilah kita bina isi bersama-sama, tapi ikatan mesra serikan markah kita. tiada kata secantik bahasa. Sama-sama cikgu. Nak ku puji adinda. Wow, itulah dia bersama dengan kita hari ini, Puan Nur Hashimah selaku guru penolong kanan kokurikulum dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya bersama dengan kita di studio Sukses hari ini. Tapi untuk pengetahuan anda semua, di sini Wani nak beritahu, sebenarnya Puan Nur Hashimah ini merupakan guru Bahasa Melayu Wani pada tahun 2017 dan kerana Puan Nur Hashimah lah Wani berjaya mendapatkan markah yang cemerlang untuk kertas Bahasa Melayu. Jadi kalau anda nak tahu macam mana teknik untuk skor dalam kertas ini, kena tengok sampai habis. Okey? Baiklah, sekarang ini cikgu tak apa meninggalkan masa, kita dah menyanyi sama-sama dan kita dah tahu tema yang terpalit dalam nyanyian tadi adalah tema 10 dan temanya apa sekali lagi cikgu? Bahasa bugar, sastra kekal, Wani. Itu dia. Okey, mari sekarang kita nak berkenalan dengan sekolah pilihan hari ini, iaitu murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Boleh buka mikrofon tu. Kak Wani nak juga dengar suara anda semua. Sihat ke? Baik, Wani. Okey, bagus. Semua sihat dan penuh semangat hari ini. Baiklah, kita nak berkenalan dengan mereka. Boleh anda beritahu Kak Wani nama dan juga cita-cita anda? Mari kita mulakan dengan murid yang pertama, Hemantraj. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Hemantraj anak lelaki Murli Raj. Cita-cita saya adalah untuk menjadi ahli kriminologi. Wow, okey. Terima kasih. Seterusnya kita ada Bhavinash. Selamat sejahtera semua. Nama saya Bhavinash Kumar dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang ahli zoologi. Okey, terima kasih. Seterusnya kita nak tanya Nur Aini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Nur Aini Mainsara binti Muhammad Fazil dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurutera. Wow, lain di situ. Baik, seterusnya kita ada Muhammad.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Muhammad bin Ahmad Zuhairi dari SMK Sultan Abdul Samad. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pemain alat muzik. Wow, ni nak jadi pemain muzik. Hebat. Seterusnya kita ada Muhammad Zahir. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Muhammad Zahir bin Muhammad Syariman dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurutera kimia. Wow, nampaknya semua cita-cita mereka berbeza dan kita nak dengarkan daripada Durga Lakshmi. Dipersilakan. Salam sejahtera semua. Nama saya Durga Lakshmi, anak perempuan Kartikeyan dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang peguam. Wow, ini cita-cita sama lah dengan Kak Wani. Kita doakan agar mereka berjaya mencapai cita-cita mereka. Dan sekarang ini cikgu, seperti biasa Wani akan jemput semua guru kita untuk pergi ke meja istimewa di sebelah sini cikgu, untuk kita sama-sama membuat sanitasi tangan untuk langkah pencegahan awal. Jadi cikgu boleh pakai dulu. Okey, kita pun kena pakai hand sanitizer walaupun tak bersentuhan, kena pakai. Pelitup muka kena sentiasa pakai dan jarak pun sentiasa jaga. Jadi anda pun kena ikuti langkah SOP ini, okey? Baik, sekarang ini kita nak dengarkan jugalah pandangan daripada para murid mengenai subjek bahasa Melayu ini. Jadi kita nak tanya Hementraj dahulu. Dipersilakan. Pada pendapat saya, mata pelajaran bahasa Melayu ni merupakan sebuah subjek yang membuka minda saya untuk lebih peka terhadap perkembangan isu-isu semasa. Hal ini dikatakan demikian kerana saya dapat mengaitkan isu-isu semasa ini yang saya baca dalam penulisan saya. Saya juga berharap saya dapat menghasilkan karangan yang baik sewaktu peperiksaan SPM nanti dan seterusnya memperoleh keputusan yang cemerlang. Wow, terima kasih Hementraj. Pandangan yang sangat baik di situ. Dan seterusnya Kak Wani nak pilih Nur Aini. Sila berikan pandangan anda. Bagi saya rasa bahasa Melayu adalah antara bahasa pelajaran yang kegemaran saya di sekolah. Dan saya rasa bagi bahagian penulisan pula, saya rasa saya perlu buat latihan dan banyak membaca untuk tingkatkan lagi kemahiran saya. Dan akhir sekali saya berharap agar saya dapat menjawab SPM bahasa Melayu dengan cemerlang. Okey, bagus. Dan akhir sekali kita ada Zahir. Pada pendapat saya, bahasa Melayu karangan merupakan antara bahagian yang paling membimbangkan saya apabila menjawab soalan peperiksaan bahasa Melayu SPM ni. Perkara yang sering menjadi masalah saya adalah untuk mengupas idea secara tersusun dan mudah difahami dalam binaan isi karangan. Namun, saya akan terus bekerja keras dan membuat banyak latihan untuk menyediakan diri dalam menghadapi peperiksaan bahasa Melayu SPM. Okey, baik. Terima kasih Hementraj, Aimi dan juga Zahir di atas pandangan anda mengenai mata pelajaran ini. Dan sekarang ini kita nak berehat seketika sebelum kita sambung lagi dengan pembelajaran kita untuk mata pelajaran bahasa Melayu hari ini. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Nama saya Caroline, calon SPM 2021 dari Sekolah SMK Sultan Abdul Samad. Karangan merupakan antara bahagian yang paling membimbangkan saya apabila menjawab soalan peperiksaan bahasa Melayu SPM. Perkara yang sering menjadi masalah saya adalah untuk mengupas idea secara tersusun dan mudah difahami dalam binaan isi karangan. Agak sukar bagi saya menghasilkan binaan peringat isi yang cemerlang sehingga kadang-kala mengganggu keseluruhan karangan saya. Oleh itu, saya perlu memastikan bahawa saya dapat mempelajari teknik-teknik yang berkesan dalam binaan isi karangan. Saya sangat yakin pendarahan teknik karangan dan potensi yang ada pada saya dapat membantu saya menguasai cara menghasilkan pendahuluan, peringat isi karangan dan peringat penutup dengan baik. Saya akan dapat menzahirkan pendapat saya dalam bentuk penulisan yang lebih tersusun dan bernas. Didik TV KPM. Mewangi, jagat terisi warna maknawi. Terima kasih Zahir kerana membacakan rangkap ini. Baik, cikgu nak bertanya, apakah maksud rangkap ini? Siapa yang boleh memberikan maksud rangkap ini? Siapa nak cuba? Okey, Muhammad. Cikgu, saya tak berapa pasti dengan jawapan saya, tapi rasanya dengan adanya bahasa Bugar dan sastra yang harum mewangi, dapat dilahirkan dunia yang penuh dengan makna. Baik. Wow. Ada siapa lagi yang ingin memberikan pandangan? Ya tu, Hemen. Cikgu, saya ingin tambah sikit lagi. Saya rasa bahasa yang padat dan segar ini akan disanjungi dan kekal dikenang, cikgu. Ya, Hemen ya. Ada siapa lagi yang ingin? Ada siapa lagi ingin tambah ataupun sudah habis?
Baiklah, Okey, nampaknya sebenarnya sudah. tema ini adalah berkaitan dengan percakapan yang segar dan baik ya. Jadi tema ini adalah berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Cikgu rasa kamu sudah mula memahami tema 10 bahasa bugar sastra kekal. Baiklah, apakah maksud bahasa bugar dan sastra kekal? Siapa yang ingin memberikan maksud? Definisi buat bahasa bugar dahulu. Siapa ingin cuba? Zahir. Zahir? Cikgu, bahasa bugar bermaksud bahasa pertuturan yang segar. Ada siapa lagi yang ingin beri pandangan? Ya, Aimi. Cikgu, saya nak tambah sikit. Maksudnya ialah percakapan yang baik dan sedap didengar. Baik ya, sebenarnya bahasa bugar ni seperti yang Aimi dan Zahir beritahu tadi, iaitu percakapan yang baik, segar dan ataupun masih baharu. Baik, apa pula maksud sastra kekar? Sastra kekar. Ya. Bhavinash? Bhavinash. Cikgu, saya nak cuba. Pada fahaman saya, sastra kekal tu ialah hasil karya yang lengkap, cikgu. Baik. Ada siapa lagi yang beri pandangan? Oh, Zahir. Zahir sekali lagi. Cikgu, saya nak tambah sikit. Maksud sastra kekal ialah karya tulisan yang padat seperti novel dan cerpen. Baik ya. Jadi sastra kekal ini bermaksud bahasa yang digunakan dalam kitab atau karya tulisan yang padat dan rapi. Jadi jelaslah ya, kamu sudah memahami tema pelajaran kita hari ini. Baiklah, kita lihat pula, jom kita lihat gambar di sini ya, berkaitan dengan tema 10 bahasa bugar sastra kekal. Siapakah yang ingin memberikan pandangan tentang gambar-gambar ini? Bhavinash. Saya boleh cuba, cikgu. Cikgu, saya tahu gambar pertama itu ialah gambar A. Samad Said, iaitu seorang penulis dan penyair Malaysia yang terkenal. Baik, ada siapa lagi yang ingin memberikan pandangan? Ya, Heman? Cikgu, izinkan saya memberikan pandangan. A. Samad Said ni, cikgu, merupakan seorang sastrawan negara yang sangat versatile dan banyak menghasilkan karya-karya yang besar seperti Salina, Sungai Mengalir Lesu dan banyak lagi, cikgu. Terima kasih Heman atas pandangan. Ada sesiapa lagi yang ingin memberikan pandangan? Zahir. Cikgu, saya juga nak bagi pendapat, cikgu. Saya suka menonton filem Melayu karya P. Ramlee ni sebab filem dia sentiasa segar, cikgu. Saya pernah menonton filem Anakku Sazali lakonan P. Ramlee ni, cikgu. Dalam filem ini, P. Ramlee melakonkan dua watak, iaitu sebagai bapa dan juga sebagai anak, iaitu Sazali. Filem ini dia mengisahkan sikap seorang bapa yang terlalu memanjakan anaknya yang bernama Sazali hingga rosak akhlaknya, cikgu. Baik, terima kasih Zahir atas pandangan. Ya, Aimi. Cikgu, saya nak beri pendapat tentang gambar ketiga, iaitu Novel Indah Awak Separuh Nyawa, karya Siti Rosmiza. Saya pernah membacanya, kemudian novel ini ditayangkan dalam siri drama televisyen Melayu pada tahun ini. Saya suka drama ini, cikgu, kerana ia dibintangi oleh Hasan Ros, Syukri Yahya, Marsha dan ramai lagi. Ya. Drama ini juga mendapat banyak pujian, cikgu. Terima kasih Aimi. Wani suka membaca novel? Saya baca juga, cikgu, tapi tidak selalulah. Baiklah, kita perhatikan pula tokoh-tokoh sastra di sini ya. Siapa yang ingin memberikan pandangan berkaitan persamaan dan perbezaan antara tokoh-tokoh ini? Bhavinash. Silakan. Cikgu, saya ingin memberikan pendapat ketiga-tiga mereka merupakan penulis terkenal dalam bidang masing-masing. A. Samad Said ialah seorang penulis novel, drama, cerpen dan juga puisi. Ya. Zahir? Cikgu, P. Ramlee pula dia seorang penulis skrip filem, penulis lirik lagu dan pemain alat muzik. Saya tertarik dengan bakat P. Ramlee yang menghasilkan karya filem yang masih segar ditonton oleh masyarakat kini. Sehingga beliau digelar sebagai seniman tanah air, seniman agung tanah air. Beliau merupakan seorang seniman berbakat kerana berjaya menghasilkan banyak filem yang memberi impak besar terhadap industri perfilman satu ketika dahulu. Baik. Nenek saya suka sangat tengok karya
filem karya P. Ramlee ni cikgu, sampai dia kata 100 kali tengok pun tak pernah bosan. Wah, itu dia. Rasanya bukan nenek Zahir sahaja ya cikgu, nenek semua orang. Oh, nenek semua orang. Ya. Baiklah, cuba kita lihat lagi pandangan yang lain. Durga, kita nak tanya Durga. Oh, Aimi. Cikgu, saya pula memang tertarik dengan novel-novel karya Siti Husnizah ni. Beliau merupakan seorang penulis karya novel dan saya selalu membeli dan membaca 4 daripada 12 karya beliau. Namun saya mengetahui bahawa 7 novelnya telah diadaptasi dalam drama Melayu di televisyen. Sebab tu saya suka membaca novel cikgu. Oh, bagus ya Aimi atas pandangan itu tadi. Jadi jelaslah di sini ya, murid-murid cikgu begitu bersemangat menghargai tokoh karya sastra di sini dan cikgu sangat bangga ya kerana kamu bukan sahaja mendapat ilmu pengetahuan, malah kamu juga menghargai tokoh sastra yang terdapat di negara kita. Ya. Baiklah. Sebenarnya apa yang kita bincangkan pada hari ini Wani adalah berkaitan dengan tema 10 bahasa bugar sastra kekal. Tema ini bertujuan untuk mendaulatkan bahasa dan sastra. Terdapat 6 tajuk di bawah tema ini. Jadi siapa di sini yang suka untuk menjadi tukang tulis ataupun sastrawan? Aimi. Cikgu, saya memang berminat nak jadi penulis seperti Osman Awang. Wah, bagus cita-cita Aimi. Ada pendapat yang lain? Oh, okey. Heman, bagaimana Heman? Cikgu, saya ni kurang berminat lah cikgu nak jadi penulis sebab saya ni tak ada idea dan kemahiran menulis yang baik lah cikgu. Pandangan yang jujur di situ Herman. Okey, jadi untuk Aimi, cikgu rasa bagus nak menjadi seorang penulis, tetapi cikgu nak nasihatkan Herman supaya meningkatkan kemahiran menulis dan menjana idea kerana cikgu dapati Herman mempunyai bakat yang baik dalam berbahasa. Baiklah, sebenarnya cikgu nak bincangkan tentang tajuk pelajaran kita pada hari ini iaitu binaan karangan. Standard pembelajaran pada hari ini ialah menulis kerangka karangan, menulis perenggan isi dan membaca serta membuat kesimpulan. Okey cikgu, sebelum kita sambung lagi pelajaran kita hari ini, kita sudah pun mengetahui definisi bahasa bugar, sastra kekal dan mengenali sastrawan di negara kita. Dan sekarang ini kita nak berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Salam sejahtera kepada semua. Saya Munirah Indot, calon SPM 2021 Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad. Buat pengetahuan semua, subjek Bahasa Melayu merupakan antara mata pelajaran kegemaran saya sejak di bangku sekolah rendah lagi. Kertas 1 Bahasa Melayu yang melibatkan penulisan karangan memerlukan latihan dan bimbingan yang berterusan. Hal ini dikatakan demikian kerana karangan memperuntukkan markah yang tinggi, terutamanya kertas Bahasa Melayu bahagian B. Sehubungan dengan itu, saya perlu mempelajari teknik-teknik penulisan karangan agar saya dapat menghasilkan karangan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM. Saya juga akan sentiasa membaca bahan-bahan ilmiah agar saya terdedah dengan pelbagai idea dan gaya penulisan untuk membantu saya mengupas idea dalam proses menghasilkan karangan yang mantap. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wani Kerry dalam Sukses SPM 2021. Dalam mata pelajaran kita hari ini, Bahasa Melayu, penulisan karangan bahagian isi. Kita masih lagi bersama dengan guru cemerlang dan penolong kanan co-curriculum Puan Nur Hashimah binti Abdul Ghalim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, dan masih lagi bersama dengan 6 murid kita pada hari ini. Jadi sebentar tadi kita dah mengetahui, kita panggil itu standard pembelajaran ya cikgu, dan lepas ini kita akan sama-sama lihat format karangan KSSM. Jadi mari kita sambung cikgu, dipersilakan. Wani format karangan, format KSSM ini adalah berbeza sedikit pada tahun ini, iaitu Bahasa Melayu kertas 1 ini memperuntukkan masa 1 jam 30 minit. Terdapat 2 soalan dalam kertas ini, iaitu bahagian A 1 soalan respon terhad, bahagian B 4 soalan daripada pelbagai respon terbuka. Bahagian A memperuntukkan 30%, sementara bahagian B 70%. Baiklah, kemahiran yang ditekankan di sini adalah kemahiran menulis dan membaca. Baiklah. Baik, kita lihat arahan soalan. Siapa di sini yang ingin membacakan arahan soalan ini? Cikgu, boleh saya cuba? Sila Durga.
Soalannya ialah, pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 hingga 500 patah perkataan. Baik, terima kasih Durga. Baiklah, kita mesti ingat bahawa bahagian ini mempunyai 4 domen utama Wani. Jadi kita perlu memilih satu daripada soalan yang diberi. Panjang karangan bagi ini adalah 350 hingga 500 patah perkataan. Oleh itu, binaan isi bagi perenggan ini perlulah antara lingkungan 80 hingga 85 perkataan murid-murid. Baiklah, cikgu jelaskan sikit apakah ciri-ciri binaan isi karangan Terdapat 6 ciri binaan isi karangan. Yang pertama, satu isi atau idea dihuraikan dengan jelas, kosakata yang luas dan tepat, ayat yang gramatis dan mudah difahami. Pengolahan idea perlu menarik dan berkesan. Wacana lekap dan kesinambungan idea. Dan perkara yang terakhir, pemerengganan perlu seimbang. Baiklah, kita lihat di sini berkaitan, cikgu ingin tanya apakah 4 domen yang terdapat dalam soalan ini? 4 domen? Ya. Bhavinash, apakah 4 domen itu? Saya boleh cuba cikgu. Ya, cuba. 4 domen tersebut ialah domen pendidikan, domen kerjaya, domen awam dan juga domen pendidikan. Ya, terima kasih Bhavinash. Baik, cikgu tengok Muhammad ada nak bertanya tu Wani. Okey, Muhammad silakan. Cikgu, saya ada soalan. Jadi kita perlu pilih satu daripada 4 soalan tersebut kan cikgu? Ya, betul Muhammad, kita perlu memilih. Kamu tahu bagaimana nak memilih soalan? Tahu cikgu, saya masih ingat nasihat cikgu agar kita pilih, kita memahami semua kata kunci dan tugasan dulu, setiap soalan dahulu dan milih tajuk yang kita kuasai supaya kita boleh menguraikan ideanya dengan baik. Ya, bagus Muhammad. Wani mereka sangat bagus sebab mengingat apa yang saya ajarkan selama hari ini Baiklah, kita lihat dahulu arahan soalan Setiap soalan mempunyai arahan soalan. Jadi sebelum kita menjawab kertas bahasa Melayu ini Wani, kita perlu meneliti setiap perkataan yang terdapat di dalam soalan dan mengenal pasti apakah kata kunci yang terdapat di dalam soalan. Mengapa kita perlu kenal pasti Wani kata kunci ini? Penting cikgu untuk kita keluarkan isi-isi jawapan dalam itu. Ya, Wani sangat bagus dalam menghuraikan idea ini. Jadi di sinilah kita perlu memahami betul dengan perkataan yang terdapat di dalam arahan soalan. Baiklah, siapa yang ingin membacakan arahan soalan ini? Zahir. Saya bacakannya cikgu. Ya. Novelis popular mampu meraih hasil royalti buku sehingga suku juta ringgit setahun. Bagi genre novel popular, Fauzia Azhari yang terkenal dengan Ombak Rindu yang diadaptasi ke layar perak pada 2005, beliau mampu meraih RM381,000 setahun hasil daripada royalti buku. Fauzia berkata beliau nekat menjadi pengarang sepenuh masa dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan bukan sekadar hiburan semata-mata. Petikan di atas membuktikan bahawa kerjaya sebagai penulis juga mampu memberikan pulangan sekiranya dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Uraikan persediaan-persediaan yang perlu anda lakukan jika ingin menceburi kerjaya sebagai penulis. Baik, terima kasih Zahir. Baiklah, cikgu ingin bertanya, apakah isu yang dibincangkan di dalam soalan ini? Isunya adalah, Aimi. Novelis popular dapat meraih hasil royalti dan perlu memastikan karya mereka bermanfaat dan bukan sekadar hiburan sahaja. Ya, jadi apakah kata kunci bagi arahan ini? Siapa tahu? Okey Durga. Saya rasa kata kunci untuk tugasan ini ialah persediaan-persediaan untuk menjadi penulis. Ya, persediaan untuk menjadi penulis Wani. Baiklah, sekarang ada sesiapa lagi yang ingin memberikan pandangan? Muhammad. Ya, Muhammad. Saya ingin memberikan pendapat iaitu kata ganti diri kita sesuai digunakan untuk menguraikan persediaan yang perlu dilakukan jika ingin menceburi kerjaya sebagai penulis. Ya, betul Muhammad. Apa yang Muhammad katakan tadi betul Wani. Kita perlu memahami kata kunci setiap soalan sebelum kita menjawab soalan ini. Jadi selain itu, pelajar-pelajar perlu, murid-murid juga perlu ingat bahawa kita perlu memilih soalan yang kita benar-benar kuasai. Betul?
Baiklah, kita lihat pula binaan isi karangan ya. Baiklah, di sini kita dapati ya, dalam membina isi karangan kita perlu menguasai teknik mengarang yang baik ya, dengan baik supaya kita boleh membina isi. Kerana bahagian binaan isi ini Wani adalah bertujuan untuk menghuraikan idea dengan lebih jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Baiklah, cikgu ingin bertanya, apakah teknik yang kamu selalu gunakan semasa mengarang? Muhammad. Cikgu, saya biasanya menulis perenggan dengan menyatakan idea utama dahulu. Kemudian saya kembangkan isi dengan huraian isi dan contoh yang berkaitan bagi menyokong huraian isi saya. Baik, betul ke cikgu? Betul, Wani. Baik, ada siapa lagi yang memberikan pandangan? Durga. Cikgu, bagi saya pula, kebiasaannya saya akan memulakan binaan isi saya dengan huraian isi dahulu dan kemudian menyatakan contoh yang menyokong isi sebelum itu. Akhirnya, perenggan akan ditutup dengan menyatakan isi penting atau idea utama, cikgu. Bagus ya. Baik, ada siapa lagi? Herman. Cikgu, saya nak beri pandangan sikit. Sebenarnya, ada dua jenis perenggan isi, cikgu. Yang pertama ialah didaktif dan yang kedua ialah induktif. Cara Muhammad bagi tadi tu, yang tu ialah cara didaktif. Manakala cara perenggan isi Durga yang bagi tu, yang tu ialah induktif, cikgu. Baik, bagus ya Herman ni dalam memberikan pendapat tentang binaan isi karangan ni Wani. Baiklah, kita lihat ya, ini adalah format bagi binaan isi karangan. Sebenarnya terdapat pelbagai teknik mengarang yang boleh kita gunakan, tetapi perkara yang paling penting murid-murid ialah kita perlu menguasai teknik mengarang ini dengan baik Wani, bagi menghuraikan isi dengan jelas dan juga dapat menyampaikan idea dengan lebih tepat. Baiklah, teknik yang akan saya kongsikan hari ini adalah teknik AMBCKS. A apa untuk menyatakan isi, M mengapa, sebab ataupun alasan, B bagaimana iaitu cara, C contoh dinyatakan jelas, K kesan dan S simpul untuk menyatakan penegasan. Baiklah. Sebelum kita menjawab soalan ni Wani, kita perlu mengetahui apakah isi yang perlu kita nyatakan di dalam tajuk karangan kita pada hari ini. Baik, kita perlu menyatakan 4 idea untuk mendapatkan karangan yang baik. Baik, siapa di sini yang boleh memikirkan apakah isi yang sesuai bagi tajuk karangan kita pada hari ini? Siapa ingin cuba? Durga. Saya rasa isi yang sesuai untuk karangan ini ialah penulis perlu mengikuti kursus penulisan yang sesuai dengan penulisannya. Ya. Okey, sila sambung Durga. Aimi. Okey, Aimi, sila sambung. Cikgu, penulis juga perlu banyak membaca buku untuk mendapatkan ilham. Ya, Aimi. Bhavnesh. Cikgu, saya juga ingin memberikan pendapat. Ya, penulis perlu menyertai pertandingan sayembara. Sayembara. Ya, pertandingan. Isi yang terakhir? Isi yang terakhir, ya. Zahir. Izinkan saya memberi pandangan juga, cikgu. Penulis perlu mempunyai minat yang mendalam untuk menjadi penulis. Minat yang mendalam. Minat yang mendalam. Ya, Muhammad. Muhammad. Cikgu, saya nak tambah mengikuti pengajian penulisan di universiti. Baik, ada siapa lagi yang ingin menyatakan isi atau pendapat? Baiklah, di sini saya nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid sebab dapat menyatakan isi dengan baik. Cuba kita perlu menyusun ya Wani mengikut keutamaan isi ini. Jadi di sini cikgu ingin menyatakan kepada Zahir bahawa jawapan isi Zahir itu kurang tepat untuk tajuk kita pada hari ini iaitu minat yang mendalam. Ya, Wani ya, baiklah kita lihat pula. Setelah kita mengisi petak-petak AMBCK tadi, kita perlu membina ayat bagi setiap petak-petak ini. Baiklah, kita lihat dua isi yang akan kita bincangkan pada hari ini ya Wani. Yang pertama, perlu mengikuti kursus penulisan. Baik, siapa di sini yang ingin menyatakan ayat isi mengapa? Bhavnesh. Dapat menguasai teknik penulisan. Ya. Okey, untuk B, bagaimana pula untuk ayat isi bagaimana? Aimi.
Cikgu, bagaimana ialah cara kan cikgu? Ya, betul. Jadi Aimi. saya berpendapat untuk mengetahui cara menulis, cara pembaca memahami idea dan cara menjana idea. Betul tak cikgu? Betul Aimi ya. Seterusnya C. Baik, bagaimana pula C? Contoh. Durga. Cikgu, untuk contoh, boleh tak kita tulis mengikuti kursus penulisan cerpen, novel dan sajak? Ya, Zahir. Kita dengar jawapan Zahir dahulu. Saya tak bagi jawapan lagi, saya nak betulkan. Saya rasa contoh yang Durga bagi tu macam kurang sesuai sebab contoh tersebut tak menepati cara menulis, cara memahami karya atau cara menjana idea. Cikgu. Okey, Herman. Cikgu, oleh sebab Zahir kata Durga punya tu tak sesuai tadi, saya nak cuba boleh? Boleh. Boleh tak kita guna bahasa sopan yang mudah difahami? Sebagai contoh. Ya, jadi kita terima ya Wani, contoh ini guna bahasa yang sopan. Jadi sepatutnya apabila kita memberikan contoh perlulah jelas dan nyata ya Wani. Baiklah, kita lihat seterusnya. Bagaimana isi untuk kesan? Muhammad. Cikgu, kesannya menghasilkan karya yang diminati. Ya. Yang terakhir Wani, simple. Simple, akhir sekali. Bavinesh. Ya, Bavinesh. Saya boleh cuba cikgu Ya. berlatih menulis bersungguh-sungguh. Ya, Mani ya. Okey, itu dia. Nampaknya cikgu mereka sudah berikan jawapan untuk setiap teknik yang diberikan. Tapi lepas ni cikgu, kita nak pergi kepada teknik membina perenggan isi. Jadi sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, kita nak berehat seketika dululah. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Naim bin Abdullah, calon SPM 2021 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad. Pada pendapat saya, mata pelajaran Bahasa Melayu merupakan subjek yang banyak membuka minda saya untuk lebih peka terhadap perkembangan isu-isu semasa. Hal ini dikatakan demikian kerana saya dapat mengaitkan isu-isu yang saya baca dalam penulisan saya. Malahan, saya juga dapat mengembangkan imajinasi dan kreativiti, memantapkan pengetahuan serta memperluas sudut pandangan. Selain itu, tabiat menulis ini dapat melatih saya menyusun idea, menghuraikan idea dengan lebih berkesan dan kemahiran komunikasi saya akan berkembang baik. Oleh itu, saya perlu memastikan binaan karangan yang saya hasilkan bukan sahaja menarik, malah idea yang bernas serta mempunyai kesatuan idea antara satu sama lain yang merangkumi binaan pendahuluan, binaan isi dan binaan penutup karangan. Saya juga sangat berharap saya dapat menghasilkan karangan yang baik sewaktu peperiksaan SPM nanti dan seterusnya memperoleh keputusan yang cemerlang. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, penulisan karangan isi. Bersama dengan kita masih lagi Puan Nur Hasimah binti Abdul Halim dan juga 6 murid dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya. Jadi untuk segmen terakhir ni, saya sendiri nak tahulah cikgu, teknik membina perenggan isi macam mana cikgu? Baiklah, ini akan saya ajar Wani dalam segmen yang seterusnya ini, iaitu AMBCKS. AMBCKS. Tu dia tips yang saya ingat sampai sekarang cikgu. Baiklah, kita lihat ya Wani. Tadi telah pun kita membina ayat-ayat bagi perenggan isi. Jadi kita perlu menjana ayat bagi setiap akronim ini. Baiklah, siapa yang ingin menyatakan ayat apa? Aimi. Untuk jadi penulis yang berjaya, seseorang itu perlu mengikuti kursus penulisan yang sesuai. Ya, Aimi, bagus isi Aimi tu. Baiklah, ada lagi? Muhammad. Cikgu, penulis haruslah mengikuti kursus penulisan. Ya, Muhammad. Baiklah, kita lihat pula Mani, binaan bagi ayat mengapa. Siapa nak cuba? Mengapa? Hammond. Ya. Cikgu, sebelum kita mula saya ada satu soalan cikgu. Ya, Hammond. Boleh tak kita cantum isi mengapa dengan isi apa? Boleh, Hammond. Apakah ayat mengapa kamu? Okey, untuk menjadi seorang penulis yang berjaya,
kita haruslah mengikuti kursus penulisan yang sesuai supaya dapat menguasai aspek penulisan. Ya, bagus Aiman ayat yang kamu bina. Baik, ada siapa lagi yang membina ayat mengapa? Ya, Muhammad. Hal ini dikatakan demikian kerana seorang penulis dapat mengasah bakat dan memperkukuh kemahiran penulisannya. Baik, mari kita bina pula ayat bagaimana? Zahir. Seseorang penulis dapat berlatih menulis dengan teknik menulis yang betul, cara pembaca memahami karya dan cara menjana idea juga. Ya, bagus Ada lagi yang ingin memberikan binaan Durga. ayat? Ya, Durga. Cikgu, selain itu, penulis juga akan mempelajari teknik-teknik penulisan yang baharu dan berkesan. Baik Betul ya cikgu? Jawapan Durga? Jawapan Durga Bagus, Durga. Baiklah, kita lihat pula ayat contoh. Contoh, siapa nak bagi? Babinesh. Babinesh. Ya, Babi. Cikgu, penulis berlatih menggunakan bahasa sopan yang mudah difahami. Ya. Ada lagi? Baik. Muhammad. Cikgu, saya nak betulkan ayat Babinesh kerana saya dapat ayat tersebut perlu dihuraikan. Jadi silakan. ayatnya ialah contohnya penulis berlatih menggunakan bahasa sopan yang mudah difahami untuk memberikan gambaran yang jelas. Ya, terima kasih Muhammad. Cikgu gramatiskan ayat ini ya. Baik, cuba lagi. Ada siapa lagi nak cuba? Contoh yang kedua, Aimi. Penulis berlatih menggunakan bahasa sopan yang boleh difahami seperti penggunaan kata panggilan yang betul dan kata silaan yang sesuai. Ya, okey. Ada lagi pendapat yang lain? Baik, berdasarkan dua ayat contoh ini, ayat yang manakah lebih tepat? Zahir. Yang mana lebih tepat Zahir? Cikgu, saya pilih ayat contoh yang pertama sebab ayat dia lebih ringkas dan jelas, cikgu. Ya, Lagipun ayat yang pertama itu ada perkataan contoh. Baik Betul ya Wani, ayat yang pertama itu adalah lebih ringkas dan juga nyata dia punya contoh. Baiklah, kita bina pula ayat kesan Wani. Kesan. Siapa yang ingin berikan kesan tentang isi ini? Babinesh. Ya, Babinesh. Cikgu, saya boleh cuba? Ya. Pembaca akan teruja membaca idea yang disampaikan dan penulis dapat menghasilkan karya yang diminati. Ya, terima kasih Babinesh. Ada siapa lagi yang nak beri ayat kesan? Durga. Cikgu, kesan yang seterusnya, penulis dapat menghasilkan karya yang dapat menarik perhatian masyarakat. Ya, bagus kedua-dua ayat yang dibina ini adalah baik Wani kerana dia menggunakan kosakata yang menjelaskan kesan. Baiklah, untuk ayat yang terakhir Wani iaitu ayat simpul. Simpul. Ni penutup untuk isi. Aimi. Cikgu, saya cuba. Ya. Tuntasnya, penulis mengikuti kursus penulisan dengan bersungguh-sungguh seperti peribahasa di mana kemahuan disertai jalan maka dapat menghasilkan karya yang berkualiti. Ya, betul ya Wani. Baik Wani, adakah ayat ini sesuai untuk jadi ayat kesimpulan Wani? Bagi saya sesuai cikgu. Ya, sesuai? Ya. Ada pendapat? Ya. Simon Trudge. Cikgu, saya juga berpendapat yang sama cikgu dengan Kak Wani tu sebab ayat simpul ni mempunyai siapa, mempunyai cadangan dan harapan iaitu agar atau supaya. Ya, betul. Malah, penggunaan ungkapan menarik atau bahasa indah iaitu peribahasa juga dinyatakan cikgu. Ya, betul Wani. Ayat simpul ini adalah ayat penegasan kepada isi. Baiklah, setelah kita menjana idea-idea dengan ayat-ayat tadi, maka kita dapat menghasilkan perenggan isi ini. Baik, minta Zahid untuk membacakan petikan ini. Okey, silakan Zahid. Baik, cikgu. Untuk menjadi penulis yang berjaya, seseorang itu perlu mengikuti kursus penulisan yang sesuai supaya menguasai aspek penulisan. Seseorang penulis dapat berlatih menulis dengan teknik yang betul tentang cara menulis, cara pembaca memahami karya yang ditulis, dan cara menjana idea. Sebagai contohnya, penulis berlatih menggunakan bahasa sopan yang mudah dipahami untuk memberikan gambaran yang jelas. Kesannya, pembaca akan teruja membaca idea yang disampaikan dan penulis dapat menghasilkan karya yang diminati. Tuntasnya, penulis perlu mengikuti kursus penulisan dengan bersungguh-sungguh seperti peribahasa, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan, agar dapat menghasilkan karya yang berkualiti. Ya, Wani ya. Jadi dengan menggunakan teknik mengarang AMBCKS ini, kita dapat membina
perenggan yang begini lengkap Wani, iaitu 6 ayat dalam lingkungan patah perkataan 80 hingga 85 perkataan. Wow. Jadi di sini Wani jelaslah bahawa teknik AMBCK ini adalah mudah dan sesuai untuk menghuraikan serta menjana idea Betul. Baiklah, kita Setuju, lihat. cikgu. Baiklah, kita lihat pula Wani. Bagi seterusnya, apakah ciri-ciri karangan cemerlang Wani? Iaitu yang pertama, isi tepat, huraian isi jelas, contoh perlu dinyatakan, penegasan dan 3 perkara yang murid-murid perlu ingat ialah kosakata, penanda wacana dan ungkapan menarik. Jadi murid-murid perlu ingat jumlah perkataan bagi isi adalah antara 80 hingga 85 perkataan Wani. Ya. Baik, ini pesanan saya Wani. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, saya ingin meminta seorang murid untuk merumuskan pelajaran kita. Okey, silakan. Muhammad. Ya, Muhammad. Cikgu, pada hari ini kita dapat mempelajari teknik AMBCKS untuk membina perenggan isi. Teknik ini memudahkan kami untuk membina perenggan dengan teratur dan jumlah perkataan juga dapat dikawal dalam binaan 6 ayat sahaja. Okey, bagus Muhammad. Sambil bercakap senyum semuanya masa ya cikgu. Okey, kita dah dengarkan bukan pandangan, kesimpulan daripada Muhammad selaku mewakilkan murid-murid yang lain untuk rumusan hari ini. Dan sekarang kita nak dengarkan rumusan yang ringkas daripada cikgu sendiri, cikgu. Baik, akhir kata Wani, ingat isi cemerlang, ingat A, M, B, C, K, S. Yeay, itu dia AMBCKS, teknik yang anda perlu ingat untuk mendapatkan markah yang cemerlang dalam kertas bahasa Melayu, khususnya skor untuk bahagian penulisan karangan ini. Jadi sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nur Hashimah binti Abdul Ghalim selaku penolong kandang kurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, dan terima kasih Kak Wani ucapkan kepada Hementraj, Bavinesh Kumar, Nur Aimi Maisarah, Muhammad Zahir dan Durga Lakshmi. Kak Wani doakan yang terbaik kepada anda semua dan buatlah cikgu anda bangga dengan keputusan anda nanti. Okey? Baik, sekian sahaja dari saya Wani Khairy. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye.